Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pembelajaran kata dasar Al-Quran. Dan untuk hari ini kita akan mengulang kaji kembali secara keseluruhannya apa yang pernah kita lalui sejak daripada awal. Kita telah melalui pembelajaran kata dasar daripada asas, dan kemudian kita melangkah kepada kata kerja, kata dasar yang ada dalam kata kerja. Pada hari ini dapatlah kita rumuskan bahawa ada 5 unsur ataupun 5 elemen penting yang perlu sangat kita tahu berkenaan dengan kata kerja. Kata kerja sahaja Untuk perkataan yang bukan kata kerja, maka dia tidak akan mempunyai 5 unsur macam ni. Dia hanya ada beberapa unsur sahaja Jadi jangan risaulah. InsyaAllah pembelajaran kita selepas kita mengenal kata dasar dan kata kerja ni menjadi mudah insyaAllah Ada 5 unsur penting di dalam setiap kata kerja itu. Yang pertama sekali ialah unsur kata dasar ataupun root Ini pertama sekali yang kita sentuh, iaitu kata dasar Kata dasar ni apa penting? Kata dasar ini biasanya mempunyai, sebagaimana yang kita ketahui, ia mempunyai 3 huruf kebiasaannya Ada juga yang 4 huruf dan 5 huruf, tapi kebanyakannya adalah 3 huruf sahaja Dan kita telah belajar ada 4 jenis kata dasar yang berlegal dalam Quranul Karim. Pertama, kata dasar yang dikenali sebagai kata dasar biasa. Kata dasar biasa ni adalah kata dasar yang sihat tidak ada sebarang masalah. Yang kedua, kata dasar yang berhuruf illah, iaitu kata dasar yang ada di dalam struktur kata dasar ni 3 huruf ini ada huruf illah, iaitu waw ataupun ya, yang boleh menyamar sebagai alif juga. Baik. Dan seterusnya ialah kata dasar yang mempunyai hamzah yang mempunyai hamzah di awal atau di akhir. Dia sedikit ada masalah dengan hamzah ni. Dan yang keempat ialah kata dasar yang berganda Yang berganda ni ialah yang mempunyai huruf yang sama lebih daripada sekali di dalam kata dasar itu Baik. Itu yang pertama sekali yang perlu kita sebut bila kita jumpa perkataan, kita ingat dia punya kata dasar dia. Yang kedua ialah masa. Dalam kata kerja itu dia akan ada masa, dan masa di dalam bahasa Arab ini dia boleh kita bahagikan kepada 3 Yang pertama, nama dia masa yang sudah lepas, kita namakan dia fa'il madhi. Yang sedang berlaku, kita namakan ia sebagai mudhari', dan akan berlaku juga mudhari', dan seterusnya amar ataupun dalam bentuk suruhan Ini antara bentuk yang mudah kita ingat Kalau yang madhi dhahaba kalau yang mudhari' yadhhabu, dan yang amarnya idhhab. Itu di antara contoh yang mudah yang untuk kita ingati insyaAllah. Dan untuk kata kerja suruhan ini sebenarnya dia juga mempunyai masa, iaitu masanya sama dengan mudhari', iaitu masa sekarang. Suruhan itu diminta kita lakukan ataupun disuruh lakukan pada masa sekarang ataupun masa akan datang. Sebab itulah kita kata fa'il amar ini dia ada unsur masa dan bentuk fa'il mudhari'. Cuma dia tak boleh jadi fa'il mudhari' sebab dia tidak ada tanda mudhari' ya. Jadi para ulama kita memberi nama khas untuk dia, iaitu kata kerja amar ataupun fa'ilul amri, kata kerja suruhan Kata kerja yang ketiga ialah unsur yang kita kenali sebagai unsur wazan Di dalam kata kerja ini dia akan ada wazan Di samping dia ada masa, dia ada wazan. Dan kita pelajari bahawa wazan kata kerja ataupun acuan kata kerja ni ada 9. Dia bukan 9, nama ada lagi, tapi kita hanya bagi yang 9 ni dulu insyaAllah sebagai permulaan Iaitu kita boleh kategorikan sebagai wazan yang tanpa imbuhan ataupun wazan plain, kita wazan nombor 1 Dan wazan 1 imbuhan ada 3, iaitu af'ala, fa'ala, fa'ala.
dan wazan yang dua imbuhan iaitu ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan akhir sekali yang tiga imbuhan istafa'ala. Dan setiap wazan ini kita sudah bagi nombor 1 sampai 9, dan kita sudah bincangkan sekali bagaimana wazan-wazan ini diubah daripada fi'il madhi yang asalnya adalah fi'il madhi kepada fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Baik, yang keempat yang perlu kita tahu ialah berkenaan dengan pelaku. Setiap kata kerja sama ada madhi, mudhari' ataupun amar akan mempunyai pelaku, yang mana pelaku itu ditentukan melalui dengan melihat kata nama berbaris di hadapan ataupun marfu' yang jatuh selepas kata kerja. Kalau tidak ada, biasa kata kerja itu disimbolkan dengan dhamir ataupun simbol tertentu, dan kalau tidak ada juga maka dia dikira tersembunyi, tersembunyi ataupun dikira mustatir. Selepas kita menggabungkan keempat-empat perkara ini, baru kita dapat mengeluarkan ataupun mengetahui makna perkataan itu ataupun kata kerja tersebut. Contohnya kita jumpa perkataan zahabtu, maka kita akan terjemahkan sebagai saya telah pergi, di mana saya ni disimpul oleh ataupun ditanda oleh tu itu sebagai pelaku, dan zahaba itu adalah perbuatan yang bermaksud pergi daripada wazan nombor 1. Jadi kita kena pergi kepada kata dasar zaha dan ba untuk mengetahui maknanya. Kemudian kita pergi pada wazan nombor 1 dan akhirnya kita gabungkan dengan pelaku, barulah dia membentuk makna yang kita kehendaki. Sebenarnya kelima-lima perkara ataupun unsur ini tidaklah menjadi persoalan besar untuk kita ingat. Sebenarnya tidaklah sampai setiap perkataan dan kata kerja itu kita perlu mengira kelima-lima ni. Ini untuk permulaan sahaja. Apabila kita sudah pandai dan sudah masak dengan semua unsur-unsur ini, ia akan diketahui dengan sendirinya tanpa kita kira satu-satu 1 sampai 5, tak perlu. Tapi untuk latihan permulaan kita perlu ingat 5 ini untuk permulaan sahaja. Bila kita dah pandai nanti, insya-Allah kita akan melaluinya dengan tanpa berfikir lagi, insya-Allah, secara mudah. Jangan risaulah, insya-Allah. Jadi untuk latihan ataupun ulang kaji menyeluruh hari ini, kita lihat satu contoh daripada bacaan kita. Baik, sebagai contoh kita akan ambil surah Al-Fatihah dan kita cuba keluarkan beberapa kata kerja daripada surah Al-Fatihah ni. Pelajaran-pelajaran kita sebelum ni hanya menumpukan kepada kata dasar dan juga kata kerja, dan kita belum menyentuh lagi berkenaan dengan kata nama biasa tu secara detailnya. Baik, jadi kita cuba dapatkan kata kerja ataupun verb dulu. Contohnya kalau perkataan suratul Fatihah ini semuanya adalah kata nama biasa. Dia bukan ada fi'il mudhari' ataupun madhi, tak ada. Ini adalah noun biasa, senang. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Semua perkataan yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata nama ataupun perkataan biasa yang tidak termasuk di dalam kata kerja ataupun verb. Jadi tidak ada masalah. Perkataan ini kita akan pelajari kemudian dengan mudahnya, insya-Allah, bila kita sudah menguasai verb ataupun kata kerja. Ayat yang kedua ini tidak ada satu pun kata kerja, Jadi tidak ada madhi, tidak ada mudhari' dan tidak ada amar. Cuma dia ada kata dasar yang kita belajar pada bab-bab yang awal dulu, Juga perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga tidak ada kata kerja. Maliki yaumiddin juga tak ada kata kerja, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita ada dua kata kerja di sini. Yang pertama ialah na'budu, yang kedua ialah nasta'in. Ini adalah dua kata kerja. Kita akan pelajari dan buat sedikit analisis 5 elemen, 5 unsur yang kita sebutkan tadi, iaitu kata dasarnya apa, masanya apa, wazannya apa, pelakunya siapa, dan apakah terjemahan yang sepatutnya bagi perkataan ataupun kata kerja tersebut, Okey, baik. Kita ambil satu perkataan iaitu na'budu dulu. Kita mulakan dengan na'budu. Baik. Perkataan na'budu.
Perkataannya adalah na'budu. Na'budu. Itu perkataannya, na'budu. Ini adalah kata kerja, na'budu. Baik. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah ain, ba dan dal. Ain, ba dan dal. Baik, cuba perhatikan apakah masa berlaku kata kerja ni. Masanya adalah sama ada madhi, mudhari' ataupun amar. Maka kita dapati dia ada nun di depan ni. Maksudnya dia adalah mudhari', ya. Mudhari'. Tak apa, kita tulis Melayu tak apalah dulu. Mudhari'. Baik, mudhari'. Baik. Wazannya jatuh pada wazan berapa ni? Wazan ain badal, ya. Dia punya asal dia ain badal, jadi jatuhnya wazan nombor 1. Baik, pelakunya, ya. Siapakah pelaku bagi kata kerja ni? Pelakunya disimbolkan dengan nun. Fi'il mudhari' yang simbol dengan nun, maka dianya pelakunya adalah mustatir, iaitu kami. Sekiranya kami mustatir, kita buat macam ni, ya. Kita buat kami dalam masyarakat apa dia? Kami nahnu, ya. Nahnu. Kita tulis nahnu, jatuh senang. Nahnu. Kamilah nahnu tu. Nahnu dan in bracket. Kalau kita buat in bracket itu maksudnya kata kerja itu pelakunya adalah mustatir. Mustatir nahnu, kamilah. Nun ini adalah melibatkan kami ataupun nahnu. Nak tulis kami pun boleh, nahnu pun boleh. Baik, untuk menterjemahkan perkataan na'budu ini, apa yang perlu kita buat ialah kita pergi kepada bahagian kedua buku kita itu. Bahagian kedua buku kita itu kita senaraikan semua kata-kata dasar dan wazan-wazannya, ya. Ain, ba dan dal, ya. Jadi senarai dia mengikut abjad. Ain, ba, dal. Ini dia perkataan yang kita kendaki. Ain, ba, dal. Jadi kata dasarnya ialah ain, ba dan dal. Baik. Kita nak cari wazan nombor 1, ya. Ingat balik, ya. Wazan tu disenaraikan dalam bentuk fi'il madhi, ya. Kata kerja madhi. Abada. Ini wazan nombor 1. Ini abada. Ini wazan nombor 3. Yang bawah-bawah ni, ini bukan kata kerja. Jadi perkataan yang kita kendaki ialah abada. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Jadi perkataannya maknanya ialah menyembah ataupun beribadat. Kami sebagai pelaku nahnu, iaitu kami beribadat. Sebab dia fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' ni ialah kata kerja yang regular, yang biasa, kami beribadat, ya. Baik, perkataan yang kedua adalah perkataan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Tulis macam tu, ya. Nasta'in. Nasta'in. Baik, nasta'in. Baik, apakah kata dasar bagi perkataan nasta'in? Kata dasar bagi nasta'in ialah ain wa huruf illah dan nun. Kalau boleh, kalau kita tak pasti huruf illah tu sama ada wa atau nun, kita kosongkan dulu, ya. Lepas ni kita akan make sure ataupun kita akan pastikan dalam kamus kita dalam bab kedua buku teks tu. Okey, untuk masanya ialah masanya adalah mudhari', sama dengan na'budu tadi. Mudhari'. Tulis macam tu, mudhari', Melayu pun tak apa. Dan wazan. Wazannya ialah kita belajar dulu, dia ada alif sinta. Ini fi'il mudhari'. Nun ini adalah nun apa nama ni? Nun bagi simbol mudhari', dan dia ada alif sinta di depan ni. Ista. Ista ni ialah wazan nombor 9, ya. Jadi wazan nombor 9 lah. Jadi nombor 9, wazan nombor 9. Ista'ana ataupun istaf'ala. Kemudian pelakunya adalah fi'il mudhari', pelakunya adalah nun. Jadi pelakunya adalah nun. Kalau nun pelakunya bermaksud dia adalah mustatir ataupun terselindung, iaitu melibatkan nahnu, ya. Nahnu. Kami lah, pelakunya adalah kami. Tanda kami itu ialah nun ini, ya. Fi'il mudhari'
sekiranya dia adalah nun, maka dia adalah pelakunya adalah dikira mustatir, iaitu nahnu ataupun kami. Untuk mendapatkan terjemahan, kita dah jumpa, dah tahu dah kata dasar dia. So kita pergilah kepada kata dasarnya, ain, huruf illah, nun. Ini ain, huruf illah ya. Biasanya huruf illah ni diletakkan di akhir ba'ain ni ya. Di akhir ba'ain sebelum berjumpa dengan ghain. Jadi sebelum ghain ni ya, kita reverse sikit, kita akan jumpa perkataan ain, huruf illah, nun. Ini dia perkataannya ya. Ini dia perkataannya, iaitu ain, waw dan nun. Huruf illah ni adalah waw. Jadi kata kerja yang kita kehendakinya ialah a'ana. Maksud ini adalah kata kerja wazan nombor 1, nombor 2, ta'awana, tafa'ala, nombor 7, ista'ana. Ini dia, iaitu yang ini nombor 9, ada alif sing ta, ista'ana. Tapi di sini fi'il mudhari' tidak akan diberi, kerana apabila kata kerja tu jatuh pada wazan nombor 2 dan ke bawah, biasanya dia tidak akan berikan. Pandai-pandailah kita memikirkan sendiri apakah fi'il mudhari'nya ya. Ista'ana fi'il mudhari' dia, kalau ikut dia punya wazan dia, istaf'ala yastaf'ilu, jadi ista'ana yasta'inu, di tengahnya ada huruf illah, jadi yasta'inu. Jadi maknanya minta bantuan. Kita kata kami sebagai pelaku, kami minta bantuan. Itu dia cara kita mengenal struktur asas kata kerja di dalam bahasa Al-Quran. Baik, kita pergi kepada perkataan lain dalam surah Al-Fatihah. Perkataan ihdi ya, ihdi. Baik, perkataan ihdi ini ialah kata kerja ya. Jadi na tu tak termasuk sekali, dia perkataannya hanyalah ihdi ya, ihdi. Jadi kata dasarnya adalah ha, dal dan huruf illah ya. Kalau tak pasti huruf illah tu kita buat apa nama ni, tanda saja. Kemudian masanya apabila ihdi tu masanya adalah amar ya, tulis amar kat sini, amar. Apa kata kalau kita pergi kepada bab yang kedua buku teks dulu, kita cari dia apakah wazan dia, hadaya, hadaya, lepas nun, waw, lepas waw, ha, itu dia ha ya. Jadi perkataannya ialah hada dan huruf illah. Jadi hada dan huruf illah ini berada di sini ya. Hada dan huruf illah. Jadi hada huruf illah. Jadi huruf illahnya adalah ya ya. Perkataan ini berulang banyak kali sebab kita letak level 4 ni ya. Ia punya label kalau ada 4 ini, maksudnya perkataan ini berulang banyak kali dalam Quran Karim. Jadi di antara yang warna ini hada dengan ihtada. Yang dua warna ini adalah kata kerja yang boleh memasuki wazan. Jadi kalau ihtada ni wazan nombor 5, hada ni wazan nombor 1, asalnya hadaya, kemudian ya di huruf illah disebut hada, fi'il mudhari'nya adalah yahdi. Macam mana dia jadi yahdi ni menjadi fi'il amar? Fi'il amar ni dibuat dengan cara sebagaimana kita belajar sebelum ni, dibuang ya mudhari' dan dimatikan akhir. Sekiranya perkataan itu sudah mati huruf illah, maka bolehlah kita buang saja, jadilah perkataan tu ihdi. Untuk fi'il amar, pelaku ni dia akan jadi automatik, dia akan jadi maknanya anta ya. Anta ataupun apa nama ni, mustatir anta. Jadi pelakunya ialah anta ya. Tahu anta tu ialah awak ataupun engkau ya. Anta, pelakunya adalah anta. Baik, anta awak lah ya. Kemudian dia punya terjemahan dia, sebelum tu dia punya huruf illah ni apa? Huruf illah ni adalah ya ya. Jadi terjemahan dia, kita katakan terjemahan dia, kau tunjukkanlah ya, kau tunjukkanlah. Nah di akhir tu ialah kami. Jadi engkau tunjukkanlah. Jadi dia adalah fi'il amar, kata dasarnya ha dan ya, masanya fi'il amar, wazannya 1, pelakunya ialah anta mustatir, dan terjemahannya ialah engkau tunjukkanlah. Seterusnya perkataan
ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni bukan kata kerja. Siratal ladzina an'amta, ini ada satu lagi kata kerja iaitu an'amta. Kita tengok sekali an'amta tu nampak ada ta di ujung tu, maksudnya dia ni adalah fi'il dia adalah fi'il madhi. Ya. Jadi ta ini biasanya tanda bermaksud ta ni ialah anta ya. Ini adalah pelaku bagi perkataan an'amta. Ini ta ni adalah pelaku. Jadi kata dasarnya adalah nun ain mim ya. An'amta alaihim ya. Jadi kata dasarnya ialah jadi alif ni adalah pertama ni imbuhan ya. Jadi kata dasarnya ialah nun, ain dan mim ya. Jadi masanya adalah sebagaimana disebut tadi adalah madhi ya. Madhi sudah berlepas. Wazannya adalah an'amta ni wazannya jatuh pada wazan fi'il madhi nombor 2, an'ama. Sebelum dimasuki oleh ta itu dia an'ama. Jadi an'amta. Jadi wazan nombor 2. Pelakunya adalah ta. Ya, kita tahulah ta itu adalah awak. Terjemahannya, okey, untuk mendapatkan terjemahannya kita pergi pada kata dasar nun ain mim. Lepas tu kita pergi kepada wazan nombor 2. Nun ain mim. Jadi ini adalah kata dasar nun ain mim, yang mana wazan nombor 2-nya adalah ini dia, an'ama. Itu adalah wazan nombor 2, an'ama. Yang tadi kita jumpa tadi an'amta, maksudnya ditambahkan ta, maknanya memberi nikmat. Jadi an'amta, engkau telah beri nikmat. Jadi maknanya adalah engkau. Sebab apa engkau? Sebab ta itu telah. Kenapa telah? Sebab dia dah past tense dah, fi'il madhi, berikan nikmat. Itu dia. Itulah cara kita menganalisis setiap kata kerja. Ini adalah sebagai latihan sahaja, dan apabila kita sudah mahir menggunakan ataupun mengaplikasikan apa yang kita pelajarinya dan membuat banyak latihan, ia akan menjadi secara automatik ataupun sendirinya tanpa kita perlu memikirkan 5 perkara ni ya. Jadi cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.